Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan guru, rakan KP. Hari ini kita bersama, terima kasih dapat luangkan masa untuk kita bersama-sama menghadiri satu sesi coaching and mentoring ataupun bimbingan dan pementoran untuk TS25. Jadi masalah yang kita dapati untuk kalangan guru ialah tentang kesediaan guru-guru untuk menghadapi PDPR yang seterusnya lah. Jadi semua sudah maklum negara dalam pandemik COVID-19 dan kita punya PKP bersambung dan kita punya sesi PDPR ini juga bersambung sehinggalah kepada bulan nanti lebih kurang 25 hari. Jadi kita untuk mengharungi PDPR ini dan saya dapati ada dengar keluh kesah daripada rakan-rakan kita yang terpaksa meneruskan semula PDPR ini. Kan sebab biasalah kita semua kalau boleh nak bersemuka dan itu yang terbaik sebenarnya, tapi apa nak buat, kita terpaksa sebagai kakitangan kerajaan, sebagai guru, kita terpaksa akur dan inilah wadah yang terbaik setakat ini untuk kita memberi input, memberi pengajaran kepada murid-murid kita. Jadi untuk KP, kita akan refresh balik lah tentang kaedah-kaedah PDPR supaya guru-guru dapat semula dapat menambah ilmu. Kalau ada yang ada ilmu lain yang cikgu nak kongsikan pun boleh tentang strategi atau kaedah PDPR inilah. Okay, cuba rakan KP tengok present saya. Baik, untuk meningkatkan kesedaran guru-guru, untuk menaikkan semangat guru-guru. Okay. Jadi di sini saya dedahkan semula lah tentang pelaksanaan pengajaran pembelajaran di rumah, iaitu PDPR 3.0 ini, dengan saya tunjukkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi apa yang kita nak capai dalam sesi ni? Ialah supaya kita bersemangat semula untuk menjalankan PDPR ini. Okey, jadi dalam kandungan manual ni ialah pengenalan dia, definisi operasi dia, objektif untuk PDPR ini, pendekatan dan kaedah PDPR dan pelaksanaan dia. Okey. Okey, saya nak tanya dahululah kepada Cikgu Safinas. Apa yang Cikgu Safinas harapkan dalam sesi coaching dan mentoring ini? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk pagi ni saya mengharapkan kita punya program ini berjalan dengan lancar dan kita mendapat feedback yang amat baik antara guru dengan pihak pentadbir. Dan saya juga berharap kita akan mendapat kerjasama yang sepenuhnya pada semua guru SKDBSR. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Safinas. Jadi harapan semualah, harapan pihak pentadbir supaya semua KP jelas, cikgu jelas tentang PDPR ini. Okey. Jadi kita nak kenal semualah PDPR ni. Okey. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini menggariskan setiap murid akan mendapat akses lah kepada pendidikan untuk mencapai potensi sendiri, dapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi tujuan manual ini ialah untuk kita
guru melaksanakan PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Kita nak tak nak, kita kena terima, kita kena adapt, kita kena biasa belajar dan terus belajar. Seperti Guru Besar kata dalam sesi mentoring dia bersama dengan GPK ialah dia nak cikgu akan belajar menambah ilmu. Kita Guru Besar telah mencadangkan kita akan wujudkan satu tim untuk guru yang mahir ICT dan guru tersebut akan memberi pendedahan kepada guru lain tentang kaedah-kaedah yang terbaik dalam penggunaan ICT untuk PDPR. Okay. Jadi PDPR ni ialah dilaksanakan di rumah lah atau di pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang sesuai. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian. Okay. Ataupun offsite dengan bersutur dan terancang lah. Kita boleh buat di rumah, di pusat komuniti yang dibenarkan atau mana-mana lokasi yang dibenarkan lah. Jadi buat masa sekarang ni memang lebih fokus kepada di rumah lah. Jadi apa objektif PDPR kita ni ialah bagai panduan pada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Dan murid juga mengikuti PDPR secara optimum lah. Secara maksimal yang boleh, yang terbaik. Okay. Jadi PDPR, pendekatan PDPR dalam talian ialah ini cara pertama lah dalam talian. Cara belajarnya adalah capai internet. Murid mesti ada internet, guna peranti, okay. Belajar secara real time dan tempoh waktu layar juga kita kena tepat, tak boleh lama. Contoh prasekolah 1 jam, jangan lebih. Rendah 1 hingga 2 jam. Medium yang kita boleh gunakan ialah D5, Cikgu Tube, aplikasi media sosial, Google Meet, Microsoft Teams dan sebagainya. Ada juga kita boleh gunakan kaedah seperti ada permainan ataupun kuizi dan sebagainya. Okay. Dan kaedah pengetahuan luar talian pula, murid belajar menggunakan peranti seperti komputer. Komputer, riba, tablet atau bintang tanpa ada internet lah, tanpa capai internet. Yang kita boleh bagi kerja dan murid jawab dalam komputer masing-masing lah. Kemudian pendekatan PDPR secara offsite pula, tempat yang sesuai, tempat tu kat mana ialah premis yang disiharkan sebagai pusat penyiaran lah ataupun pusat komuniti. Itu ni kaedah offsite lah. Yang saya rasa sekolah kita atau guru kita belum cuba lagi lah. Benda ni pun tak ada dan tak ada tempat yang sesuai. Okay. Kemudian yang kaedah PDPR menggunakan modul. Ini kebanyakan kita menggunakan kaedah inilah. Kaedah menggunakan modul. Kita dah dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Perkara yang perlu ada dalam modul lah seperti sasaran, iaitu skor rendah, prasekolah, tajuk, objektif, tempoh pelaksanaannya, kita ikut arahan, kita buat arahan, murid jawab, topik yang mana, pusat yang mana. Kita adakan nota berkaitan tajuk. Kemudian adakan aktiviti selepas menjawab dan akhir sekali mestilah ada pentaksiran, murid hantar semula modul, bila peluang murid hantar semula ke sekolah dan sebagainya. Kemudian kaedah yang lain juga adalah kaedah berdasarkan projek lah. Okay. Dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Pelaksanaannya adalah seperti berikut, bertajuk kepada murid, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah, menjalankan projek yang diberikan, membimbing murid, mungkin ada subjek-subjek yang sesuai seperti subjek sains, RBT dan sebagainya yang PJ, maksud saya seni yang mungkin boleh berdasarkan projek lah. Subjek lain pun boleh juga kalau berdasarkan yang sesuai lah ya. Kemudian kita sebagai guru mestilah menyusun
rancangan tahunan kita. Kalau sekarang ni kita dah masuk pada PDPR 3.0 kan. Jadi kita kena ubah semula kita punya RBT kita sesuaian dengan tempoh 25 hari ni untuk kita capai kita punya SKP kita. Berdasarkan RPS yang kita akan, RBT yang kita kena ubah, kita rancang semua RPS kita untuk 25 hari ni. Kemudian peranan kita lagi adalah sebagai guru menyediakan bahan yang mudah didapati, mudah diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Memastikan semua murid mendapat tugasan latihan yang rancang. Guru-guru juga perlu menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Pentaksiran itu memang kena buat dan saya mencarankan mesti ada ni pentaksiran selepas satu sesi sebab kita kadang jumpa ni pun ikut jadual kita seminggu sekali dan kita buat pentaksiran lah. Mesti ada pentaksiran dekat dalam kita punya, saya mencadangkan kita punya pelaporan tu mesti kita ada pentaksiran yang kita tak buat. Sama sekurang-kurangnya pentaksiran kita sebagai pemerhatian. Kaedah pemerhatian pun kita sebagai pentaksiran lah. Okey. Kita lihat murid, kita bagilah dia punya TP dia. Okay, kami pula sebagai pentadbir memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, dengan cekap dan berkesan untuk mengelakkan perpindahan masa antara mata pelajaran dengan nambakan tugas. Jadi kita juga dengar rungutan daripada mak bapak, ibu bapa yang kita mungkin bukan sekolah kita lah, mungkin sekolah lain. Murid dibekali dengan kerja yang banyak kan. Mungkin pada pendapat saya mungkin bukan kerja yang banyak. Mungkin biasa kita akan bagi modul dan mungkin ibu bapa tidak jelas. Modul yang kita bagi tu mereka ingat kita nak jawab semua kan. Jadi kita kena ada satu kaedah, maknanya kita maklumkan kita ada nota kat situ, kita tulis bahawa setiap latihan adalah berdasarkan kepada arahan dari guru dan beri tarikh-tarikh dia. Untuk tajuk tu, topik ni kalau kita dah tahu dah dalam masa sepanjang PDPR tu, kita dah tahu dah kita jadual hari apa dan masa tarikh bila dan kita tulis tarikh kat situ lah dan kita akan buatkan modul. Jadi kena siap dalam 1 hari. Okay. Jadi sebagai ibu bapa juga kita menggalakkan ibu bapa lah. Mungkin ibu bapa tak faham, dia pun kocok kan. Dia ingat selama ni memang kita yang mengajar kan. Jadi kita sebagai guru dan kita juga sebagai ibu bapa, kita ada anak kan. Jadi kita menggalakkan ibu bapa untuk membimbing anak mereka di rumah, membuat latihan, membuat arahan, membuat tugasan yang diberikan oleh cikgu, berikan semangat untuk murid menjalankan PDPR di rumah. Okay. Jadi sebagai penutupnya, untuk manual PDPR ni saya harapkan guru-guru yang rasa tidak bersedia, sudah bersedia lah. Boleh nampak apakah cara dan kaedah yang mereka nak jalankan, apakah kaedah yang nak mereka gunakan untuk PDPR yang seterusnya ni lah. Okey, saya nak tanya lah kepada rakan guru. Okey, saya tanya pada cikgu Tini lah. Okay, apakah selalunya kaedah yang cikgu Kartini buat untuk murid-murid prasekolah? Kaedah PDPR yang selalu cikgu Tini gunakan untuk murid-murid prasekolah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk prasekolah, sebab sebelum ni diorang ni kadang-kadang tak ada masalah internet. Jadi kita terpaksa menggunakan modul. Jadi modul ni kita akan bagi arahan macam mana nak buat dan kita akan letakkan tarikh dia, buku surat dia berapa dan lepas ni mungkin kita nak buat projek kot.
Sebab rasa macam dah muak macam modul ni, kita akan jalankan projek. Kita bagi masa dia buat. Rasanya bukan macam tu lah untuk prasekolah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu dengan Kartini. Cikgu Kartini menggunakan modul dan juga nak cuba buat projek. Seperti yang perbincangan awal saya bersama dengan pihak guru besar, memang kerisauan dia yang amat tinggi lah kepada murid prasekolah, kepada murid tahun 1 tentang pencapaian mereka nanti dalam PTBR ni lah. Kerana murid prasekolah dalam tahun 1 ni memang perlu dibimbing. Dan guru besar mengharapkan supaya kita fokus juga kepada lebih kepada topik-topik yang suka untuk kita ajar secara online dan sebagainya lah. Okey, satu lagi saya nak susah juga nak teknologi sebab biasanya awal-awal ni diorang ni membaca. Bila kita tahu macam mana nak tengok diorang punya tahap membaca tu. Tu yang masalah kengkangan yang kita hadapi ni, yang merisaukan ni. Modul tu tak apa dia menulis, dia membaca ni. Kita tak dapat feedback pada parent kan. Okey. Bagaimana kita nak uji dia untuk dia boleh membaca Apakah kena ada buat satu Google Meet ke makanya? Apa pendapat cikgu kata ni? Tak pastilah sebab sebelum ni saya bagi macam modul baca, suruh dia orang baca tapi tak ada respon lah. Tu yang merisaukan tu. Tak ada respon. Tapi kalau kita suruh dia buat video pun langsung tak ada respon kalau bagi video, suruh buat video pun tak ada yang membalasnya, yang hantar dia punya hasil dia. Itulah kekalahan kita tu. Sekarang bahawa cikgu dah beri komitmen yang sepenuhnya pelbagai cara, bagi modul, bagi suruh orang baca, bagi suruh dia buat video. Mungkin kalau secara online mungkin lain payah kan. Mungkin suruh video, rakam dia membaca, hantar kemudian pun parent masih tak buat kan. Itulah. Jadi berapa orang yang kalau cikgu sini hantar buat video, ada tak yang hantar? Dalam ramai-ramai tu ada yang bagi komitmen. Kalau macam parent yang kerja tu memang masalah lah sebab dia akan bagi laporan waktu malam, waktu dia balik kerja. Kadang-kadang 2-3 hari lepas tu baru dia orang bagi feedback lah anak dia macam mana. Jadi kita buat andaian je lah, kita anggaran saja. Murid ni menguasai, kita tengok daripada feedback parent. Okey. Jadi oleh kerana kekangan seperti itu, parent bekerja dan sebagainya, memang satu kaedah yang terpaksa kita buat ialah kita terpaksa tunggu feedback dari ibu bapa. Mungkin kita betul kata cikgu Tini kata tadi, kita mengandaikan parent yang terima. Tapi kita kena terima jugalah. Kalau dia bagi video tu mungkin 2 hari kemudian kita kena terima jugalah. Mana kita tak adalah arahkan. Kita arah kali 3 hari pun kita kena terima jugalah macam tu kan. Terima jugalah. Yalah. Kita pegang je lah. Memang murid kena membaca kan. Okey. Dan yang selalu kalau Gusa gambarkan tadi yang paling aktif guna Google Meet ialah tahniahlah teacher kami ni. Cuba teacher kami ni respon sikit pasal Google Meet yang selalu teacher buat tu. Okey, buat sementara waktu ni Google Meet ni saya kuat. Cikgu, saya gunakan untuk tahun 6 dulu. Tapi setakat ni respon dia okey lah cikgu sebab saya ikut murid tak ikut saya ikut full time. Sebab ada yang nak pergi mengaji, ada yang nak pergi solat semua kan, jadi saya buat setiap hari Jumaat malam 9 hingga 10. Disebabkan sekarang PKP, jadi saya tukar time 6.30 hingga 7.30, jadi lepas tu dia orang nak pergi solat. Jadi buat sementara waktu ni saya buat pukul 6.30 hingga 7.30. Guru besar pun dah masuk, dah tengok dah. Tapi saya cadangkan dekat guru besar mulai hari Selasa kan, saya punya PI hari Selasa minggu depan.
saya akan gunakan Droidcam untuk mengajar. Droidcam ni dia kita akan mengajar macam mana kita mengajar dalam kelas. Budak boleh tengok kita dan pada masa yang sama budak boleh tengok buku. Kalau kita guna buku teks, dia akan tengok buku. Dan nanti Droidcam ni nanti guru besar akan masuk dan observe dulu cikgu. Kalau dah okey, nanti kita buka sekolah, nanti saya akan buat macam ladang untuk cikgu-cikgu lain. Memang senang cikgu, memang senang. Budak boleh tengok kita mengajar dan budak boleh rujuk buku teks sekali. Jadi untuk rumusannya, saya mengharapkan kaedah PDPR yang kita bincangkan ini dapat memberi semula semangat kepada guru, rakan guru kita. Kita sebagai KP berbincang semula dengan guru-guru menggunakan kaedah yang sesuai untuk mungkin setiap subjek kaedah yang berbeza. Jadi cikgu boleh rancanglah kaedah yang bersesuaian dan saya nak malam-malam daripada rakan-rakan guru lah. Kalau ada yang nak respon sebelum kita tamatkan sesi kita ni. Din Hasan nak respon? Tak ada. Okey, cakap lain? Tak ada Okey, Assalamualaikum. Okey, Saya nak cadangkan aja Maknanya ketua panitia harus berbincang bersama ahli panitia yang lain untuk membincangkan kaedah mana untuk minggu ni yang kita sesuai yang guna. Contoh minggu ni kita samalah. Kalau dalam panitia tu minggu ni kita guna modul, semua guna modul contoh. Minggu depan kita akan guna contoh saluran YouTube atau Delima, kita guna Delima semua. Untuk contoh kita bagi biar nampak kepelbagaian tu keseragamannya. Okey. Dan maknanya ketua panitia akan berbincang dengan ahli panitia yang lain lah. Kalau setuju. Okey, saya setuju nampak Ibu Safina itu dan itu juga asal daripada pihak guru besar supaya kita setiap minggu kita buat kaedah yang berbeza. Bukan sekadar modul sahaja. Hari ni, minggu ni mungkin modul, minggu depan mungkin kita buat quiz dan minggu depan satu lagi mungkin kita buat cara yang lain. Mungkin menggunakan buku teks seperti yang Cikgu Bini cakap tadi. Dan satu lagi kaedah yang selalu kita kena mahirkan ialah dan saya pun cuba mahirkan ialah menghantar kerja melalui Google Classroom. Sebab kita sekolah TS25 ni saya maklumkan kita akan banyak menggunakan Google Classroom lah. Bahan-bahan untuk TS25 pun saya dapat daripada Google Classroom lah. Okey, cikgu-cikgu Okey, baik, faham Cikgu Noli. Okey, kalau macam tu saya tamatkan lah. Okey, Cikgu Noli. Okey, terima kasih semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya ucapkan kepada semua guru yang dapat bersama-sama meluangkan masa untuk bersama-sama dengan sesi coaching dan mentoring ni pada hari Sabtu ni lah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari cikgu kami ni.